Okey, boleh mula bila masa awak dah bersedia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Saya Hajar dari kumpulan 1. Dan ahli kumpulan saya Atirah, Khadijah dan Natasha. Sebelum saya memperkenalkan teknik yang kami pilih, saya nak terangkan dulu macam mana asal usul dia sampai jadi teknik tu. Okay. First, yang mula-mula saya akan memperkenalkan pengasas dia, Edward de Bono. Edward de Bono dilahirkan di Malta, sebuah negara kepulauan di Laut Mediterranean. Beliau berkelulusan di field perubatan dari University Oxford serta PhD dari University Cambridge. Sebelum kita pergi pada kod, saya nak terangkan sikit, sebut sikit je pasal alat berfikir. Alat berfikir ada 4, peta minda, pengurusan grafik, kod 1, soalan dan persoalan. Alat berfikir ni dia membantu kita dalam meningkatkan kemahiran berfikir seperti menyampaikan idea dan dengan lebih tersusun, jelas dan mudah difahami. Serta dia membantu kita dari membuat keputusan terburu-buru. Seterusnya saya akan sentuh pasal kod. Kod ni singkatan daripada Cognitive Research Trust. Kod ada 6. Kod yang pertama, keluasan persepsi. Kod kedua, organisasi proses berfikir. Kod ketiga, interaksi, argumen, pemikiran kritis. Kod keempat, pemikiran kreatif. Kod kelima, maklumat dan perasaan, dan yang terakhir, tindakan. Dalam semua kod ni, kod pertama je yang kita akan bincangkan. Dan bawah kod pertama pula ada 7 teknik. Teknik pertama, sebelum tu saya nak terangkan dulu kod 1 ni dia pasal persepsi. Dia bertujuan untuk meluaskan persepsi seseorang tentang sesuatu idea dan dapat membantu dalam membuat keputusan atau menyelesaikan masalah. Okey, bawah kod 1 ni ada 7. Yang pertama, PMI, baik buruk menarik. Yang kedua, CAF, ambil kira semua faktor. Ketiga, CNS, kesan dan akibat dari kesan. Yang keempat, AGO, tujuan, matlamat, objektif. Kelima, FIP, first important priority, keutamaan mengikut kepentingan. Yang keenam, APC, alternatif, kemungkinan dan pilihan. Yang ketujuh, OPV, mengikut pandangan orang lain. Dalam 7 teknik ni, kumpulan kami pilih teknik yang kelima, iaitu first important priority, keutamaan mengikut kepentingan. Seterusnya kita pergi kepada penerangan FIP.
Okay. First important impurity, FIP, ialah perkara yang menjadi keutamaan. Macam kita terpaksa memilih idea yang paling utama sahaja dan meletakkan idea lain sebagai nombor 2 sebab kita tak mampu nak buat semua sekaligus. Seterusnya, proses penting dalam memilih idea, faktor, akibat, objektif dan lain-lain. Seterusnya, FIP boleh digunakan bersama dengan AGO, CAF dan C dan S. Muncul setelah menggunakan alat berfikir yang lain. Setelah kita dapat idea, kita jana idea daripada proses PMI, CAF, AGO dan C dan S. Kita boleh gunakan FIP sebagai teknik ataupun satu proses untuk pilih idea-idea yang lebih penting dalam banyak-banyak idea yang kita dapat atau fikirkan. Seterusnya, membezakan antara penting dengan lebih penting. Setelah kita jana idea atau fikirkan idea, langkah dan kaedah dan langkah menyenaraikan semua perkara yang penting, mengenal pasti perkara yang mana yang lebih penting, apakah prioriti yang memerlukan tindakan segera. Contohnya belajar online. Mula-mula kita senaraikan apa yang perlu ada dalam kita belajar online. Contohnya internet, laptop, telefon. Lepas tu kita kena pasti mana yang lebih penting dalam belajar online, iaitu kena ada akses internet. Kalau prioriti yang memerlukan tindakan segera ni, contohnya kalau ada internet, kalau tak ada internet, kita boleh ambil inisiatif lain macam pasang wifi kat rumah, pergi cyber cafe ataupun perpustakaan. Okay, seterusnya. Fungsi FIP. FIP ni apabila dalam sesuatu situasi, setelah kita mendapat idea tu, untuk menentukan idea mana yang lebih penting ataupun idea mana yang lebih baik, kita haruslah membuat penilaian terus kepada idea tersebut supaya kita dapat mengeluarkan kepentingan dia. Contohnya, kita keluarkan idea A, B, C dan D. Jadi dalam A, B, C dan D tu, kita nilai bahawa yang A tu adalah perkara yang paling penting. Idea yang penting, jadi walaupun idea B, C dan D tu nampak okey, nampak baik, tapi kita kena fokuskan kepada idea A sebab kita dah tetapkan bahawa idea A itu merupakan idea yang lebih penting daripada idea-idea yang lain. Apabila kita dah ada sesuatu untuk difokuskan, maka dengan secara terdapat mengelakkan melakukan perkara yang tidak penting yang berkemungkinan memberi impak terhadap pemilihan kita. Kerana pemilihan keputusan yang tepat mestilah dibuat dengan sebaik mungkin. Sekiranya keputusan yang dibuat adalah salah, maka ia akan mempengaruhi tindakan kita yang seterusnya. Selain itu, proses FIP ini juga tidak berfungsi sekadar mengeluarkan idea. Bahkan ia dapat mengeluarkan idea bersama faktor, aktif, akibat serta perkara-perkara yang akan berlaku sekiranya
idea yang kita keluarkan itu dilakukan. Seterusnya seterusnya, ini adalah antara contoh yang boleh digunakan dalam FIP. Antara soalannya adalah anda ditugaskan untuk menyelamatkan 3 orang pelajar yang sesat di dalam hutan belantara. Tugas menyelamatkan perlu dilakukan dalam 2 jam sahaja. Anda juga hanya dibenarkan untuk membawa 2 peralatan sahaja daripada 6 peralatan tersebut. Yang pertama, lampu suluh. Yang kedua, mancis. Yang ketiga, sebatang buluh. Yang keempat, segulung benang. Yang kelima, sebilah pisau. Dan yang keenam, sehelai kain. So di antara 6 peralatan tersebut, kita hanya boleh bawa dua peralatan saja untuk menyelamatkan 3 orang pelajar yang tersesat dalam hutan belantara. Dalam memilih peralatan yang sesuai untuk dibawa semasa menyelamatkan 3 orang pelajar yang sesat di hutan, saya akan menggunakan kaedah FIP untuk menentukan peralatan yang sesuai untuk dibawa menyelamatkan 3 orang mangsa tersebut. Peralatan yang saya pilih adalah sebilah pisau dan sehelai kain sarung. Alasan bagi peralatan yang saya nyatakan akan dijelaskan satu persatu kepentingannya. Bagi sebilah pisau, saya boleh menggunakan pisau tersebut untuk melindungi diri saya daripada binatang buas ataupun menebas semak samun yang menghalang laluan saya. Yang kedua, alasan yang kedua ialah sebilah pisau ni boleh digunakan untuk memotong akar-akar pokok yang mengandungi air minuman sekira tiada sumber air yang ditemui. Sebab tidak semua hutan belantara tu ada sungai ataupun ada sumber air yang boleh kita temui. Alasan yang ketiga ialah dengan menggunakan sebilah pisau tersebut, saya boleh memotong kayu untuk dijadikan alat mempertahankan diri. Manakala alasan kepada sehelai kain sarung ialah untuk dijadikan sebagai penanda. Saya boleh mengoyakkan kain sarung tersebut untuk diikat dekat pokok-pokok sepanjang laluan supaya saya tak tersesat juga dalam hutan tersebut. Alasan yang kedua ialah tali pengikat adalah dengan menggunakan sehelai kain sarung tu, saya boleh mengikat kecederaan sekiranya 3 orang pelajar tersebut mempunyai kecederaan. Kesimpulannya adalah walaupun kesimpulannya peralatan yang saya pilih adalah berdasarkan kepentingan yang paling utama dalam menyelamatkan 3 orang pelajar tersebut. Berdasarkan alasan yang saya kemukakan adalah berlandaskan kelogikan akal dan rasional terhadap situasi yang bakal dihadapi dalam tugasan ini. Kesemua peralatan yang dinyatakan di atas dapat membantu proses menyelamat dengan lebih berkesan dan selamat. Sekian sahaja pembentangan daripada kami. Ada apa-apa soalan tak? Baik, ada apa-apa soalan daripada mana-mana pelajar? Tak ada tanya? Okey, kalau diikutkan saya ada satu soalan lah. Ikutlah siapa-siapa nak jawab untuk kumpulan yang pertama ni. Sejauh mana tadi ada pembincangan tadi anda mengatakan bahawa FIP dipakai selepas penggunaan beberapa alat berfikir sebelumnya. Yang saya tengok tadilah dari segi nota di mana yang anda share tadi kan, bahawa ada beberapa alat yang kita boleh gunakan sebelum kita menggunakan FIP.
ataupun dia membawa maksud yang lain. Saya tak faham sebab ada nota, ada slide awak tadi yang tulis FIP digunakan selepas menggunakan beberapa alat berfikir sebelumnya. Contohnya apa tadi tu? Ago, PMI, kalau tak salah saya slide yang keberapa? Saya pun tak ingat tadi. Okay, jadi sebenarnya apa rasional yang cuba diperkatakan kat situ? Adakah FIP ni bukan maaf, bukan alat pertama yang dipilih untuk menyelesaikan masalah ke, ataupun kita kena guna dulu alat-alat lain baru guna FIP? Okey, boleh jawab soalan tu? Madam, dekat sini takut madam tersalah kot. Dia kata FIP boleh digunakan bersama. Bersama dengan Ago. Bukan sebelum, bersama dengan Ago. Jadi kalau contohnya kita boleh gunakan Ago dan FIP bersama. So memang tak ada istilah muncul sebelum tu. Kalau yang ni muncul setelah menggunakan alat berfikir yang lain, mungkin ayat tu apa maksud tu? Muncul setelah menggunakan. Kalau contohnya Tasha. Apa maksud tu? Muncul selepas menggunakan alat berfikir yang lain. Okey, ada jawapan? Macam PMI, CAF, AGO dengan CNS tu, dari situ kita dapat jana idea. Daripada kita jana idea daripada proses tadi tu, dengan FIP tu kita boleh pilih mana idea yang lebih penting. Boleh jelaskan sikit lagi? Tak berapa jelas. Dah nak sampai dah tu tapi tak berapa sampai lagi. Cuba jelaskan sikit lagi. Maksudnya kalau AGO, CEF dengan CS ni dia macam tujuan matlamat ataupun objek faktor ataupun kesan. Situ tu kita dapat tahu faktor dia, matlamat dia, objektif dia. Lepas tu kita banyaklah. Lepas tu kita nak pilih yang mana kesan, matlamat ataupun tujuan yang betul-betul penting dalam proses masalah tu. Okey. Baik. Ada apa-apa lagi nak tambah? Hajar, Atirah, Natasha dan Khadijah? Sebelum berakhir, ada apa-apa nak tambah ke? Tak ada, madam. Okey, terima kasih atas pembentangan keempat-empat ahli daripada kumpulan yang pertama, first, important and priority. Okay, saya tidak akan banyak komen tentang isi sebabnya isi itu saya mengharapkan penjelasan daripada anda ya. Dan saya cuma boleh komen dari segi pembentangan anda pada petang ini. Kita ada masa, anda banyak lagi berbaki masa dalam 10 minit. Kalau diikutkan tu berbaki masa ni, banyak lagi perkara yang boleh dibincangkan tentang FIP. Banyak lagi senario penggunaannya boleh dibincangkan dan banyak lagi contoh-contoh masalah yang boleh dibincangkan. Sebenarnya lah untuk menghabiskan lagi 10 minit yang ada berbaki ni. Sebab markah untuk pembentangan anda adalah lebih kepada markah penghuraian anda. Bagaimana anda menghuraikan isi-isi berkaitan dengan alat berfikir berkenaan yang anda pilih. Dan juga berdasarkan penghuraian anda baru saya nampak pemahaman. Ia penting kerana markah penghuraian dan markah pemahaman ni tinggi ya. Kalau ada 10 markah tu, 3 markah kepada markah penghuraian, 3 markah kepada markah pemahaman. 1 hanya untuk pengenalan bahagian awak lah maksudnya. Kalau awak mengenalkan bahagian topik, subtopik awak tu dengan bagus, dapatlah 1 markah. Kalau atas-atas hanya nampak tak nampak, saya bagi setengah lah.
Isi dan penguraian 3 markah, contoh atau format, atau tak semestinya anda menunggu bahagian contoh baru nak bagi contoh. Ketika anda menghuraikan bahagian anda pun sepatutnya anda boleh bagi contoh. Sebab contoh itulah yang membantu penghuraian anda dengan lebih jelas. Lepas tu alat bantu PowerPoint semua akan dapat sama lah. Kalau PowerPoint itu membantu, anda dapat 1 markah lah semua. Tapi kalau PowerPoint itu kurang membantu, ada banyak typo, ada bahagian yang tak jelas, mungkin setengah markah. Sebutan kalau dia ikutkan dapat 1 markah. Kalau confirm 100% bercakap tu bukan bahasa Melayu lah, maksudnya dialek Kelantan kuat sangat atau dialek Kedah ke Penang kuat sangat, mungkin saya bagi setengah je sebab ia tidak jelas. Okey, pemahaman ialah 3 markah. Pemahaman dengan penghuraian ni dia selari. Kalau penghuraian anda baik, maka pemahaman anda sebenarnya berada di tahap yang baik. Tapi kalau penghuraian anda kurang, mungkin tahap pemahaman anda itu boleh anda tunjukkan melalui contoh lain yang anda berikan. Bukan dalam penghuraian tapi contoh. Ataupun ketika saya menyoal, anda menjawab dengan baik soalan-soalan yang saya berikan. Saya sebenarnya tak berniat nak menyoal tapi sebabkan masa banyak sangat terlebih ni, itulah sebab saya soal tadi. Tapi bukan untuk mengurangkan markah anda, ia lebih kepada untuk melihat dari segi tahap pemahaman anda. Sebab untuk pengetahuan anda, apa yang kawan-kawan awak kongsi pada hari ini, pembentangan dalam semua pembentangan, contohnya tadi Hajar, Atirah, Natasha dan juga Khadijah menyampaikan ilmu tadi tu, input tadi tu. Anda kena tengok balik video ni nanti lepas saya bagi link dan cuba ambil nota balik. Sebab kemungkinan besar apa yang keluar daripada mulut rakan-rakan anda tu yang akan jadi soalan final exam anda. Saya dah cakap pembentangan ni, nota ni, hantar slide dia dalam grup untuk saya. Siapa yang hantar slide, saya akan hantar markah kepada ketua kumpulan anda. Maksudnya kalau dalam grup ni mungkin Atirah ke, awak hantar slide dalam grup kejap lagi. Kemudian saya akan PM Atirah untuk menghantar markah ahli kumpulan kepada anda. Anda bagilah lepas tu markah kepada kawan-kawan anda. Okey, sekali dengan komen. Jadi nampaknya kat sini anda bukan sekadar membaca ataupun buat pembentangan kosong. Anda membuat pembentangan yang mempunyai input-input yang membantu rakan-rakan anda untuk faham tajuk ni supaya nanti bila ada final exam, dia tanya soalan tentang FIP, mereka boleh ingat balik kepada pembentangan anda dan boleh ingat kepada nota anda dan boleh membantu mereka untuk menjawab soalan nanti. Itu yang pentingnya bila pembentangan anda ni kalau anda buat tak sepenuh hati, tak sampai maksud input yang awak nak cakap tentang FIP tu, macam mana rakan anda nak faham FIP ni apa? Okey, yang pentingnya ialah anda seolah-olah mengajar. Saya cakap pada hari itu saya mahu seolah-olah anda mengajar kawan-kawan anda. Ia bukan satu pembentangan yang kosong. Bukan bentang tak ada kaitan dengan kelas. Tak, ini memang ada kaitan dengan kelas. Sebab saya dah tak akan tersentuh dah pasal FIP. Apa-apa soalan tentang FIP, awak tanya grup A ni. Tanya grup ni. Sebabnya mereka dah pakar tentang FIP. Itu pandangan saya. Mereka yang akan bentang pasal alat lain nanti tak faham, tanya dia. Sebab mereka adalah pakar dalam tajuk berkenaan dan sebagainya. Okey, jadi ini pembentangan yang membantu rakan anda untuk bersedia bagi menghadapi final exam. Okey, jadi tolong bentang baik-baik untuk kumpulan yang seterusnya. Okey, kalau tidak ada apa-apa lagi untuk kumpulan yang pertama, kita teruskan dengan kumpulan yang kedua. Tapi sekejap saya ada kongsi link untuk kehadiran. Okey. Link kehadiran telah saya berikan dalam chat sebelah ni. Boleh klik dulu kat situ dan isi sebahagiannya dulu. Kalau tak boleh isi lagi tak apa. Isi sekejap lagi. Tapi link kehadiran kuliah ni saya hanya akan kongsi dalam grup, dalam kuliah sahaja. Luar kuliah saya tak kongsi dah. Kalau awak minta, baik awak minta dengan member awak lah. Dia akan bagi awak. Saya tak akan bagi. Saya cuma bagi dalam kuliah. Okey, kita mempersilakan kumpulan yang kedua untuk setting dan kalau dah bersedia boleh terus bentang. Saya akan mulakan masa 30 minit untuk kumpulan yang kedua selepas mereka mengucapkan salam kepada kelas. Okey, saya serahkan kepada kumpulan yang kedua untuk pembentangan mereka. Tolong buka video semua yang terlibat.
Dah ke tu? Okay, dah. 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 Zafri dah. Ini start dah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada hari ini telah bertemu lagi kita untuk kelas kemahiran berfikir untuk minggu untuk presentation, perbentangan. InsyaAllah pada hari ini saya bersama ahli kumpulan saya yang diketuai oleh Muhammad Zafri akan membentangkan bertajuk pandangan orang lain yang dalam short formnya OPV yang bermaksud Open People Views. Next slide. Okey. Okey, insya-Allah saya akan membentangkan pengenalan apa maksud dengan pandangan orang lain. Tajuk ini dipilih sesuai dengan trend dan fenomena masa kini, di mana seseorang individu ataupun berkumpulan boleh memberi pandangan kepada individu ataupun kumpulan secara terang-terangan di media sosial berbanding masa lalu yang dibuat secara personal ataupun tertutup. Okey, huraiannya adalah seperti berikut. Dunia sekarang adalah dunia cyber, dunia media sosial dan lebih tepat lagi dunia berkomunikasi. Macam mana saya kata boleh dunia sekarang ni dunia berkomunikasi? Sebab apa? Sebab kalau kita zaman sekarang orang kata kita dah ada Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh tengok dekat Facebook ataupun Instagram ataupun Twitter, kalau kita tengok kawan-kawan kita adanya orang kata tu Insta famous, popular lah lebih kurang. Kita tengok pada viewers, followers mereka kan. Dia orang kata tu lebih banyak berpuluh-puluh K, yang 10K, yang beribu-ribu lah followers mereka. Sebab apa? Sebab mereka terkenal dengan apa mereka ada, bakat mereka. Contoh kalau orang skincare, dia gunakan cara bisnes skincare dia untuk menjual produk-produk dia dengan cara famous dia. Kalau orang bisnes makanan, dia jual cara makanan. Kalau macam artis pula, dia gunakan cara dia untuk dia famous. Seperti berikut. Jadi nak katanya apa kaitannya komunikasi dengan followers ataupun semuanya? Kalau kita tengok pada pandangan followers mereka, boleh tentu lagi yang 10,000 mereka tu kenal mereka dan mereka pun kenal 10,000 tu. Kiranya contoh kita ambil macam influencer Ustaz Abilio. Ustaz Abilio tak kenal kita semua yang pernah follow dia dekat IG ataupun Facebook dia ataupun di mana-mana je. Tapi kita yang kenal dia sebab dia ni banyak beri sumbangan yang positif kepada rakyat, kepada masyarakat sekarang. Jadi nak katanya komunikasi tu menggunakan apa? Bukannya kita kadang-kadang kalau kita PM dia ataupun DM dia secara personal, dia orang kata tu dia kan manusia yang orang yang busy. Jadi orang yang yelah busy lah kan. Jadi kita tak ada nak gunakan PM untuk cara kita berkomunikasi dengan dia, tapi kita gunakan cara komen video-video dia, kita puji dengan apa benda yang dia buat, kita sanjung dia, kita rasa benda yang baik dia buat tu adalah benda yang rasa kita tertarik ke dia dan kita rasa kita buat macam kalau nak aku boleh buat, kalau nak aku ada harta, mesti aku nak sumbang kepada orang miskin, dan dia menjadi seorang influencer yang positif pada rakyat sekarang.
Okey. Dan semua orang suka memberi pandangan apa yang dilihat dan apa yang dikongsikan pada orang lain. Macam saya cakap pasal Ustaz Abilio lah. Ustaz Abilio mengkongsikan benda video-video yang viral, contoh tak ada air di Selangor baru-baru ini, dia buat, dia bagi air, dia sumbangkan air, dan bila masa banjir dia sedekahkan untuk masa banjir. Dan paling viral sekarang tentang Ustaz Abilio, dia menghadiahkan laptop berpuluh ribu untuk pelajar-pelajar yang study online, yang belajar online. Jadi orang yang komen tu orang yang kata, hebat Ustaz Abilio ni, hebatnya Ustaz Abilio. Sebab apa? Sebab dia ni boleh jadi influencer yang terbaik. Kiranya influencer ni orang kata tu orang yang terkenal lah, orang yang boleh kata terkenal jugalah, gitu influencer. Okey, seterusnya. Definisi pandangan adalah amatan, permantauan, pengetahuan, anggapan, pendapat berdasarkan kajian, tinjauan, kebijaksanaan berfikir dan melihat. Jadi pandangan orang lain ini berdasarkan apa yang dianggap, difikirkan dan dilihat, tidak kira pandangan benar ataupun tidak baik ataupun buruk pada orang lain ataupun pada diri dia sendiri. Contohnya macam saya hari ni saya pergi makan dekat satu restoran yang mewah. Contohnya K-Fry. K-Fry kedai Korea. Jadi saya membuat story IG. Dan story IG saya, story Instagram lah. Berkaitan dengan saya makan di situ bersama kawan-kawan saya. Tetapi ada contoh saya tak ajak kawan saya seorang dan dia terasa hati. Dan benda tu akan jadi macam orang kata tu, komen-komen yang orang kata, dia ni macam nak menunjuk je makan tempat orang kaya, macam nak menunjuk je makan. Itu salah satu komen yang buruk. Tapi kalau komen yang dia kata komen yang baik, kita kata macam macam contoh kita kata macam komen yang baik, contohnya kita cakap macam best juga tempat ni, macam menarik, boleh try ni K-Fry ni. So itu ialah komen yang baik. Terus dalam masa yang sama pun saya telah macam mempromotkan dia untuk pergi kat kedai K-Fry ni dengan makanan-makanan yang sedap, seperti gitu. Dan orang kata pun netizen zaman sekarang pun bercakap tidak menggunakan kata-kata yang baik. Mereka semua judge mengikut, orang kata tu lebih kepada untuk menyindir, untuk mengkecam, untuk membuli cyber orang-orang yang terkenal seperti tokoh-tokoh agama, influencer, Insta famous, artis dan ahli politik. Mereka mengkecam orang-orang ternama untuk mereka rasa suka-suka ataupun mereka rasa macam mereka ni membantu mereka ataupun mereka menyokong perbuatan mereka ataupun membenci benda apa yang orang-orang yang ternama ni buat. Jadi di sini nak katanya soal pandangan orang lain, kita tak boleh salahkan pandangan orang lain tu untuk kecam, dan kita pun tak boleh salahkan orang lain untuk menyokong, sebab itu pemikiran masing-masing. Orang tu nak ambil ataupun tidak, orang tu nak komen apa pun ataupun tidak. Sebab apa? Sebab zaman sekarang ialah zaman dunia berkomunikasi. Jadi sebagai orang yang ternama, dia perlu ambil benda ni positif. Boleh, kiranya kecaman tu boleh positifkan diri dia untuk tukar persepsi, tukar pendirian diri dia untuk jadi yang lebih baik. Dan orang kata tu, biar orang netizen di luar sana nampak, dia ni dah berubah, dia ni dah berubah, macam tu. So netizen pun akan lebih, orang kata lebih suka, lebih tertarik dengan benda-benda apa yang dia buat. Okey, itu saja. Seterusnya, pandangan orang lain terbahagi pada pandangan positif dan pandangan negatif. Okey, apabila pandangan ini mengikut kepuasan diri sendiri, ianya akan membawa kepada kesan positif ataupun negatif. Namun, jika pandangan ini bertujuan untuk membina, pastinya pandangan orang lain sangat membantu masyarakat, negara dan agama. Kiranya macam pandangan orang lain yang boleh bertujuan untuk membina ni, macam contoh komen mereka lah, komen mereka yang dari segi positifnya. Jadi orang yang ternama tu pun akan, orang kata tu akan ambil iktibar kepada
positif dia dan akan kuatkan lagi semangat untuk terus lagi, contoh dalam bidang bisnes, dalam bidang pembelajaran. Sekarang ada apa ni, ada TV pelajaran tu kan yang ganti pada NTV7 tu. Lepas tu ada juga yang cikgu-cikgu online, dia yang buat dekat IG yang belajar AdMath semua. Jadi itu benda yang positif dan boleh buat yang terbaik untuk orang-orang sekarang. Okey, itu saja. Seterusnya Aiman untuk pembentangan seterusnya. Terusnya teori berfikir OPV itu ada people views, pandangan orang lain. OPV adalah pandangan orang lain. Kita perlu mengambil kira pendapat atau pandangan orang lain sebelum membuat keputusan. Mengelakkan daripada melakukan tindakan yang terlalu mengutamakan diri dalam membuat keputusan. Jadi, kita perlu menggunakan OPV ini mendapat pandangan orang lain. Tujuannya adalah untuk kita mencari masalah atau menyelesaikan masalah. Di manakah masalah yang berpunca ini? Masyarakat perlu memainkan peranan sangat penting kerana jika masyarakat tidak mengambil kisah tentang betapa pentingnya mendapat pandangan orang lain, jadi mereka akan melakukan perkara-perkara tersebut dengan sewenang-wenangnya ataupun tidak mengambil kira bahaya kegunaan benda ni, berapakah jumlah kos boleh mendapatkan ataupun risiko penggunaannya macam mana, penggunaan orang lain dan juga penggunaan yang lain-lainnya. Jadi soalannya, adakah kita sendiri akan mempengaruhi orang lain? Bagaimana orang lain memandang idea kita? Apakah idea kita bernas dan harus dijadikan tindakan? Sebab itulah kita perlu mengambilkan pandangan orang lain. Sesungguhnya manusia tidak dilahirkan dengan sempurna. Tiada manusia pun yang sempurna di dalam dunia ini, kecuali Nabi Muhammad dan para Rasul. Walaupun mereka semua tidak ada dosa, tetapi mereka memainkan peranan mencari pandangan orang lain, mendapat pandangan dan meneliti masalah-masalah tertentu kerana kita manusia pernah membuat kesilapan. Kita semua pernah melakukan kesilapan. Jadi dengan kesilapan itulah kita belajar, dapat membutulkan masalah kita yang pernah lakukan sebelum ini. Jadi kita perlu dapatkan dan senaraikan seberapa banyak pandangan orang lain ataupun pihak bertentangan, hasil situasi menang atau kompromi. Yang kedua, OPV dapat membantu seseorang untuk memahami sudut pandangan orang lain. Contoh, kita menanyakan dari sudut pandangan orang lain iaitu tentang muzik video barat, kerana terdapat muzik video barat mengandungi unsur-unsur yang tidak sihat dan moral yang boleh menjejaskan masyarakat, terutama sekali masyarakat anak muda kita. Jadi pandangan daripada A pula, saya setuju dengan pandangan ini kerana dengan muzik video barat ini mengandungi unsur-unsur yang tidak sihat dan juga unsur-unsur yang boleh menjejaskan negatif kepada masyarakat. Daripada pandangan B pula, tidak semua muzik video barat mengandungi unsur-unsur yang tidak sihat. Ada juga yang mengandungi unsur-unsur pelajaran, unsur-unsur nilai-nilai murni yang boleh kita mengambil daripada muzik video tersebut. Daripada pandangan C pula, kita perlu mengambilkan tindakan terus terhadap muzik video barat itu. Jadi pandangan A berbeza, pandangan B berbeza, pandangan C berbeza juga. Jadi kita kumpul-kumpul pandangan tersebut, jadi kita buat menjadi macam satu dan juga kita selidik kaji berapa peratus muzik video barat ini dapat memberi kesan positif dan kesan negatif kepada masyarakat. Yang seterusnya, OPV juga dapat membantu seseorang dalam meluaskan lagi pandangan. Jadi dengan melakukan pertanyaan, mendapatkan khidmat nasihat daripada orang-orang
orang yang sekeliling kita. Jadi dapat membantu kita meluaskan fikiran kita. Jadi meluaskan emosi kita jadi tenang. Jadi sebab kalau kita menggunakan dengan pandangan kita sendiri, kerana ada juga pandangan kita sendiri itu tidak tepat ataupun tidak berguna langsung. Jadi kita perlulah mendapat pandangan daripada orang lain. Jadi sesungguhnya orang-orang yang banyak menanyakan soalan itu dapat pahala yang lebih banyak daripada orang yang menjawab. Okay, slide seterusnya. Slide seterusnya. Komponen OPV, ibu bapa, masyarakat, rakan-rakan, keluarga, iaitu mendapat tawaran melanjutkan pelajaran di luar negara. Apakah kesan kita mendapat pelajaran di luar negara? Adakah kita patut meneruskan pelajaran di luar negara ataupun pelajaran di tanah air kita sendiri? Jadi ibu bapa sangat memainkan peranan penting kerana untuk membolehkan ilmu itu bukan senang, hanya kerana susah sangat dengan kos pembelajaran, kos pengangkutan, kos keperluan lain. Jadi ibu bapa memainkan peranan sangat penting dan juga memberilah sifat-sifat yang positif kepada mereka, terutama sekali anak muda kita, keluarga, rakan-rakan dan masyarakat. Okay, slide seterusnya. OPV, pandangan orang lain. Pentingkan pandangan dan pendapat orang lain. Kaji kesan terhadap orang lain. Jadi kita perlu mengambil iktiraf, mengambil tindakan. Kiranya kita melakukan sesuatu yang baru, seperti mereka cipta iPhone touchscreen tanpa menggunakan sentuhan jari, hanya menggunakan hologram. Jadi kita perlukan pandangan orang lain, adakah penggunaan ini harus ataupun tidak perlu, kerana masyarakat perlu memainkan peranan penting untuk memupuk semangat anak-anak muda kita untuk belajar melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang berguna kepada diri kita dan juga orang lain juga. Sekian, terima kasih daripada saya. Sekarang saya teruskan dengan pembentangan orang yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan bentangkan mengenai fungsi alat berfikir mengikut pandangan online OPV. Alat-alat berfikir merupakan alat yang dapat membantu kita menggunakan minda dengan lebih bijak dan berkesan serta mampu meningkatkan kemahiran berfikir. Seperti kita dapat menyampaikan idea yang lebih tersusun, jelas, mudah dan dipahami. Yang kedua, kita dapat membantu kita berfikir dan mengurus proses pemikiran secara visual dan terkawal. Dan yang ketiga, dapat mengelak keputusan yang terburu-buru. Seterusnya. Okey, di sini ada 4 alat berfikir yang boleh kita gunakan, iaitu yang pertama, pengurusan grafik, GO. Yang kedua, ada peta minda. Yang ketiga, ada soalan dan penyoalan. Dan yang keempat, ada CORT1. Okey, bagi pengurusan grafik GO ni, atau grafik organisasi, adalah satu bentuk ilustrasi atau lakaran. Tujuan dia dapat membantu kita berfikir secara tersusun dan lebih mudah. Dan GO ni juga ada contohnya, terdapat contoh-contoh GO. Iaitu yang pertama, GO banding beza. Yang kedua, GO mengkategori. GO membuat keputusan. Dan yang keempat, GO menjana idea. Itu bagi pengurusan grafik GO. Bagi yang kedua ialah peta minda. Peta minda ni adalah lakaran grafik dan tajuk.
Isi utama diletakkan di bahagian tengah dan idea dikembangkan di sekelilingnya. Tujuannya untuk mencatat nota dengan mudah dan ringkas. Itu tujuan utama bila kita buat perteminda. Dan yang kedua, otak kanan akan menggambarkan dan otak kiri akan menganalisis. Okay, yang ketiga, mengembangkan bila kita buat perteminda ni, kita boleh buat bentuk dari segi bentuk bulat ke, bentuk petak. Lepas tu kita boleh buat corak, kita boleh buat warna bagi mudahkan lagi kita ingat satu nota tu. Okey, yang ketiga ialah soalan dan penyoalan. Soalan dan yang ketiga, membolehkan kita membentuk soalan tu dan menggunakannya secara berkesan dalam situasi pengajaran atau pembelajaran. Dan yang keempat, soalan yang baik harus mengambil kira semua aspek iaitu aras, skop dan fokus. Itu bagi soalan dan penyoalan. Dan bagi yang CORT1 pula singkatan daripada perkataan Cognitive Research Test. Perkataan dia. Dia dicipta oleh Edward de Bono. Beliau menggalakkan individu berfikir secara meluaskan pandangan dan melihat secara mendalam. Edward de Bono ni dia menggalakkan kita untuk berfikir secara terbuka lah. Dan tujuannya untuk meluaskan persepsi seorang tentang sesuatu idea dan dapat membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan lebih berkesan. Antara empat-empat alat berfikir yang saya beritahu ni, dia boleh sesuai digunakan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Dan dengan adanya alat-alat fikir ni, manusia akan lebih berfikir secara kritis dan kreatif. Seterusnya saya serahkan kepada Zafri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membincangkan tajuk masalah yang dihadapi. Apa itu masalah? Masalah ialah sesuatu yang mempunyai pelbagai halangan atau cabaran, atau erti kata lain, sesuatu yang perlu diselesaikan dengan kadar yang segera. Antara halangan atau cabaran itu adalah seperti berikut. Lambat bertindak. Lambat bertindak ialah satu faktor dalam sesuatu perkara. Secara hukum alamnya, tindakan atau sebarang aktiviti yang berlaku dapat membawa kita ke destinasi yang dituju. Pakar motivasi Tony Robbins ada menyatakan apa yang membezakan orang yang berjaya dan kurang berjaya adalah berdasarkan tindakan yang mereka lakukan serta berapa cepat mereka bertindak. Tony Robbins ada menyatakan punca-punca kritikal kenapa seseorang itu lambat bertindak. Yang pertama, takut. Yang kedua, merasakan ilmunya tidak cukup. Yang ketiga, membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang keempat, terima beban negatif dan kritikan daripada orang sekeliling. Formula kejayaan itu mudah. Lagi lambat kita bertindak, lagi jauh ketinggalan kita di belakang. Yang kedua, takut menghadapi risiko. Takut menghadapi risiko adalah seorang yang tidak berani keluar dari zon selesanya. Semua orang pasti bersetuju bahawa untuk mencapai sesuatu kecemerlangan diperlukan kerja keras yang diselangi sikap pantang menyerah kalah. Pepatah Melayu ada berkata, biar putih tulang, jangan putih mata. Namun terkadang banyak orang yang hanya bermain di zon selesa agar tidak mendapatkan risiko kegagalan. Padahal semakin berani kita mengambil risiko, maka akan semakin besar pula hasil yang akan didapati.
Penyelesaian masalah mengikut pendapat orang lain. Penyelesaian masalah mengikut Edward de Bono. Yang pertama, berfikir di luar kotak. Apabila berfikir di luar kotak ialah suatu benda yang berlaku apabila minda kita kehabisan idea. Kita akan sentiasa dinasihatkan untuk berfikir di luar kotak. Berfikir di luar kotak tidak begitu sukar. Apa yang kita perlukan hanyalah membebaskan fikiran kita dari dibelenggu had dan peraturan. Ada beberapa perkara yang dapat membuatkan kita berfikir di luar kotak. Yang pertama, keluar dari zon selesa. Cuba untuk melangkah keluar dari zon selesa dan ambil pendekatan yang berbeza. Yang kedua, belajar dari kesilapan. Kunci untuk belajar dari kesilapan adalah terlebih dahulu mengakui kesalahan tanpa sebarang alasan. Seseorang boleh berfikir di luar kotak jika dia mengalu-alukan kesilapan sebagaimana kita mengalu-alukan kejayaan. Yang ketiga, belajar untuk mempersoalkan. Jangan biarkan otak kita selalu memproses sesuatu yang sama. Jadikan ia satu tabiat untuk mempersoalkan fakta yang sedia ada dan menyokong setiap pemikiran kita dengan alasan yang kuat. Yang kedua, mencuba sesuatu yang baru. Mencuba perkara baru mungkin boleh membebankan kita, tetapi kita akan belajar banyak perkara daripada ini. 5 sebab mengapa kita perlu cuba sesuatu yang baru. Yang pertama, memberi kepuasan hidup. Hidup tidak akan dipenuhi sekiranya kita tidak keluar melihat dunia dan cuba sesuatu yang baru. Kedua, mengelakkan kebosanan. Bereksperimen dengan benda baru mengelakkan kita dari merasa bosan. Ketiga, cuba sesuatu yang baru. Meningkatkan keyakinan diri kita. Keluar pergi memanjat gunung atau buat sesuatu yang memerlukan keyakinan akan memaksa diri kita meningkatkan keyakinan dengan sendirinya. Yang keempat, cuba sesuatu yang baru akan membuka minda kita. Manusia selalu takut untuk mencuba apa yang mereka tidak tahu. Tapi dengan mencuba sesuatu yang barulah, ia akan membuka ruang untuk ilmu dan pengalaman baru. Kelima, memandu pertumbuhan dan kematangan diri. Melakukan perkara yang sama setiap hari, makan di restoran yang sama, berfikir dengan cara yang sama dan hanya bercakap perkara yang lebih kurang sama setiap hari tidak akan mengembangkan akal kita. Yang ketiga, melihat sesuatu daripada perspektif baru. Hakikatnya, bagi mengelakkan diri kita secara berterusan, berpandangan sempit serta ketinggalan perspektif kita. Ini bermakna kita perlu keluar mencari dan mempelajari perkara-perkara baru. Namun begitu, perspektif yang dibina haruslah berpaksikan kepada ketepatan ilmu yang dicari dan dipelajari. Kita tidak boleh membina perspektif hanya menerusi sumber tidak sahih. Selain itu, kita juga perlu meluaskan sepadan komunikasi dengan sesiapa sahaja bagi menajamkan lagi perspektif. Jika kita berada dalam kelompok yang sama berpuluh-puluh tahun lamanya, kita hanya berani mencanangkan perspektif yang dimanipulasi kepada kita dan bukannya berani membina perspektif sendiri. Kita harus berani berubah. Penyelesaian masalah dari menurut Edward de Bono. Yang pertama, apabila tinggal 2 minit lagi seseorang itu bersedia bertindak, beliau akan berpuas hati. Apabila tidak melakukannya, ia akan bersedia untuk bertindak. Apabila dipaksa melakukan, ia akan mengecewakannya. Sekian, terima kasih daripada saya. Okey. Itu adalah pembentangan daripada pihak kumpulan yang keduanya, Other People's Views, OPV. Okey. Terima kasih atas pembentangan kumpulan yang kedua. Anda berbaki hanya 2 minit saja. Baik, untuk pembentangan yang kedua, saya boleh katakan bahawa
huraian yang diberikan oleh Dini dan Aiman amat memuaskan hati saya lah dari segi penghuraian. Penjelasan yang sangat jelas, anda menggunakan PowerPoint secara optimum, maksudnya secara maksimum, secara bijak. Maksudnya PowerPoint itu menjadi alat bantu yang membantu Aiman dan Dini dalam penjelasan dia. Okey, jadi saya sukalah sebabnya Aiman dan Dini lebih banyak menghurai daripada sekadar membaca. Akram kurang sikit dari segi penghuraian, Akram. Yang sayangnya ialah tajuk yang Akram bawa agak tidak berkaitan dengan OPV. Tajuk alat berfikir yang boleh digunakan. Tajuk tu sebenarnya tajuk yang kita dah bincang sebelum ni, saya dah bincang dalam kelas. Jadi Akram sayang sebab tajuk yang Akram bawa itu tidak ada kaitan dengan OPV secara langsung. Dan Akram pun tidak kaitkan tajuk alat berfikir yang boleh digunakan, grafik, peta minda, semua tu dengan OPV. Kalau Akram kaitkan sikit dengan OPV, mungkin markah tinggi lagi lah. Manakala Zafri pula, sebenarnya mula-mula tadi saya tak nampak dia, saya kata terkeluar dari topik lah sebab cerita pasal masalah yang dihadapi. Tapi bila Zafri bawa balik ke landasan yang betul, iaitu Zafri berjaya kaitkan dengan OPV sedikit, Edward Di Bono bagi tentang masalah yang dihadapi tadi tu, nampak kat situ ada sedikit perkaitan dengan tajuk OPV. Tapi tak nampaklah muka Zafri. Kalau boleh untuk pembentangan yang akan datang, biar nampak muka lah, ya, nampak kepala je. Saya duk tengok kepala awak dia tadi, tengok dahi awak dia tadi je, tengok dahi awak kan waktu bercakap. Mana mukanya tak nampak. Okey, lain kali adjust biar nampak jelas lah muka tu supaya saya tahu yang tengah membentang tu anda. Kadang nampak dahi, dia tengok orang lain yang bercakap kat sebelah muka awak. Awak tu gerak-gerak je. Kita tak tahu kan. Okey, jadi itu pembentangan yang agak berlainan dengan kumpulan yang satu tadi. Saya agak berpuas hatilah sikit dengan pembentangan yang kedua, ya. Okey, saya ucapkan syabas kepada semua yang telah membentang pada petang ini. Iaitu boleh berhenti share screen, Zafri? Siapa Zafri? Boleh berhenti share screen. Okey. Jadi kita akan berjumpa lagi untuk sesi pembentangan yang seterusnya, iaitu pada hari Rabu. Dan saya mengharapkan dua kumpulan lain akan ambil kira apa yang saya dah tegur dalam pembentangan kali ini. Teguran saya bukannya untuk melemahkan semangat anda. Teguran saya ialah supaya anda belajar sesuatu, supaya anda nampak apa kekurangan saya ketika saya membentang. Nanti bila ada pembentangan untuk subjek yang lain, anda jangan buat benda yang tidak betul dalam pembentangan. Okey, untuk pembentangan anda kena betul-betul bersedia. Banyakkan membaca. Okey, kumpulan satu, banyakkan membaca sebab anda kurang markah disebabkan oleh kurang pemahaman anda terhadap apa yang anda bentangkan. Jangan tunggu last minute baru nak baca. Tunggu, orang kata biar ambil masa sehari, 2 hari ataupun seminggu untuk bersedia. Supaya bila anda bercakap tadi boleh tengok video balik, boleh tengok video balik nanti saya bagi link. Anda tengok bagaimana Dini bercakap, Aiman bercakap. Saya tahu mereka juga ada teks yang membantu mereka. Tetapi mereka bercakap dalam kaedah contoh yang diberikan sangat-sangat orang kata umum. Dan kita pun faham. Bila cakap tentang Abid Liu, cakap tentang Instagram dan sebagainya, anda boleh jejak dengan OPV tadi tu. Dengan maksudnya dalam first important priority tu anda patutnya bagi penjelasan yang boleh jejak awak dengan juga kawan-kawan awak yang lain. Jejak ni bahasa Kelantan, bahasa betulnya ialah awak boleh faham dengan jelas apa sebenarnya kegunaannya dalam diri anda sendiri ataupun diri pendengar anda. Jadi bila OPV tadi tu baru nampak bahawa itu gunanya komen dalam Facebook. Kenapa diletakkan Facebook tu ada function komen? Sebabnya mereka tahu bahawa OPV ini memainkan peranan yang penting dalam pembuatan keputusan dan kehidupan seseorang. Okey, saya pun tak nak cakap panjang, dah pukul 5 petang. Terima kasih banyak sebab hadir, terima kasih banyak sebab bentang. Saya akan tunggu pembentangan yang seterusnya pada hari Rabu. Okey, sesungguhnya baik daripada Allah SWT. Yang kurang tu daripada kelemahan saya dan kelemahan kita. Tak apa, Allah bagi peluang untuk bantu Allah bagi peluang untuk membetulkan kesilapan kita supaya nanti pembentangan untuk subjek yang akan datang anda akan membentang dengan lebih baik. Walaupun markah sikit dekat subjek ni, markah subjek lain akan lebih baik. Maksudnya anda dapat sesuatu daripada apa yang kita belajar pada hari ini. Bukan sekadar pembentangan, tapi juga nilai diri awak, nilai murni diri anda untuk pembentangan. Okey, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri baik-baik. Waalaikumsalam.